Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Syukriah binti Hashim dari SK Payung Kemunting akan mengajar kamu pada hari ini Sains Tahun 5 Unit 3 iaitu haiwan berlindung daripada musuh dan cuaca melampau. Sains Tahun 5 Unit 3 haiwan berlindung daripada musuh dan cuaca melampau. Tajuk 3.0 Proses hidup haiwan. Standard kandungan 3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Standard pembelajaran 3.1.1 menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku haiwan melindungi diri daripada musuh. 3.1.2 menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku haiwan melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk yang cikgu akan ajar hari ini, kita tengok kembali apa maksud kemandirian spesies. Okey, kemandirian spesies bermaksud keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Apa kaitannya? Kita tengok ya. Okey. Terdapat beberapa ciri-ciri khas yang terdapat pada anggota badan haiwan dapat melindungi diri mereka daripada musuh dan dapat memastikan kemandirian spesies. Ini bermaksud ciri-ciri khas ni dapat untuk melindungi haiwan tersebut bagi memastikan kemandirian spesies mereka. Okey, kita tengok kepada ciri yang pertama. Bau busuk. Okey, sesetengah haiwan mengeluarkan bau busuk untuk menghalang musuhnya. Contoh, lipas, pepijat dan skunk. Okey, haiwan ni akan mengeluarkan bau yang busuk. Kedua, berduri tajam. Okey, apa tujuan durinya? Durinya bertujuan untuk menakutkan dan mencederakan musuh. Ikan buntal akan mengembungkan badannya untuk menakutkan musuh. Selapisan otot pada haiwan-haiwan ini akan bertindak mengawal pergerakan duri dan durinya akan ditegakkan apabila dirinya terasa terancam. Okey, contoh ikan buntal dan landak. Seterusnya, bercangkrang keras. Terdapat beberapa haiwan yang mempunyai cangkrang keras bagi melindungi badannya yang lembut. Contoh belangkas, kerang dan ketam. Ada banyak lagi contoh yang haiwan mempunyai cangkrang yang keras. Seperti kura-kura, penyu, banyak lagi. Kamu boleh explore ya. Seterusnya bersisik keras. Sisiknya yang keras akan melindungi mereka daripada musuh. Contoh, biawak, buaya dan tenggiling. Bertanduk. Okey, haiwan bertanduk. Bagaimana dia guna tanduk dia untuk melindungi diri daripada musuh? Okey, apabila diancam haiwan, akan menggunakan tanduk yang tajam dan keras untuk menyerang dan mencederakan musuh. Dia akan guna tanduk dia. Contoh, kerbau, rusa dan seladang. Seterusnya ada juga haiwan yang berbisa. Okey, dia guna untuk melindungi diri daripada musuh. Setengah haiwan mempunyai sengat yang mengeluarkan racun yang berbisa.
Racunnya ini boleh menyakitkan, melumpuhkan, malah membunuh musuhnya. Contoh, lipan bara, kalajengking dan tebuan. Ada banyak lagi contoh yang lain ya, seperti lebah. Okey. Ada juga haiwan yang mempunyai otot yang kuat. Okey, sesetengah haiwan mempunyai otot kaki yang kuat untuk bergerak pantas bagi menyelamatkan diri daripada musuh. Contoh, arnab, kuda dan katak. Seterusnya, kulit tebal dan keras. Sesetengah haiwan juga mempunyai kulit yang tebal dan keras bagi melindungi diri daripada musuh. Contoh, badak dan juga gajah. Okey, tadi kita tengok ciri khas. Sekarang kita tengok tingkah laku khas haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey, tingkah laku. Tingkah laku tu adalah perbuatan ya. Okey, jadi kita tengok yang pertama, memancupkan dakwat hitam. Contoh, sotong. Haiwan seperti sotong akan memancupkan dakwat hitam bagi mengelirukan musuh dan pemangsanya. Apabila dakwat dipancupkan, ia dapat menghalang penglihatan musuhnya dan membolehkan melarikan diri. Tingkah laku yang kedua adalah menggulungkan diri. Okey. Terdapat beberapa jenis haiwan akan menggulungkan dirinya apabila dirinya terancam. Ia menjadi seperti berbola yang sukar dibuka oleh mangsa atau pemangsanya. Contoh, ulat gonggok dan tenggiling. Seterusnya, menyamar. Okey. Haiwan yang menyamar lazimnya mempunyai warna atau corak badan yang hampir sama dengan alam sekelilingnya. Proses penyamaran ini menyukarkan haiwan-haiwan ini dikesan oleh musuh. Contoh, belalang, rama-rama dan pelbagai lagi contoh haiwan yang menyamar. Contohnya, sesumpah. Hidup berkumpulan. Terdapat haiwan yang hidup berkumpulan di mana haiwan-haiwan ini mencari makan, membina tempat perlindungan serta melindungi diri bersama-sama. Haiwan-haiwan dalam kumpulan ini dapat melindungi ahlinya dan mengelak kemungkinan diserang musuh. Contoh, gajah dan semut. Seterusnya, memutuskan anggota badan. Haiwan seperti cicak dan gurita yang memutuskan anggota badan bagi melindungi diri. Cicak memutuskan ekornya bertujuan mengelirukan musuh dan menyelamatkan dirinya. Ekor cicak yang putus akan tumbuh semula. Sekarang kita tengok haiwan berlindung dari cuaca melampau. Ciri-ciri haiwan berlindung daripada cuaca yang melampau. Pertama, berbulu tebal. Berbulu tebal ni dia dapat memerangkap udara untuk mengurangkan kehilangan haba. Contoh, beruang kutub dan musang Arktik. Seterusnya, bulu pelepah yang pendek dan padat. Bulu pelepah yang pendek dan padat menjadikannya kalis air. Ia juga berfungsi sebagai penebat haba bagi mengekalkan suhu badan. Contohnya, penguin. Seterusnya, cuping telinga kecil dan lemak yang tebal. Cuping telinga yang kecil, tujuan dia untuk mengurangkan kehilangan haba. Lemak yang tebal di bawah kulit untuk mengekalkan haba badan dalam cuaca yang sangat sejuk. Contoh, singa laut dan walrus. Seterusnya, untuk cuaca panas. Haiwan yang berada di keadaan
cuaca panas, dia akan mempunyai bonggol. Tujuan dia untuk menyimpan air dan lemak, membolehkannya hidup tanpa makanan selama 2 minggu. Contoh, unta dan bison. Seterusnya, untuk cuaca panas juga, cuping telinga besar. Berfungsi supaya lebih banyak haba daripada badan dibebaskan. Contoh dia, musang gurun dan tikus gurun mempunyai cuping telinga yang besar. Seterusnya, haiwan berlindung dari cuaca yang melampau kita tengok dari segi tingkah laku khas. Hibernasi. Apa dia hibernasi? Hibernasi adalah tidur yang panjang supaya haiwan tidak aktif dan mengurangkan rasa lapar. Contoh haiwan berhibernasi adalah beruang kutub dan musang Arktik. Migrasi. Migrasi bagaimana pula? Migrasi adalah bergerak secara bermusim ke tempat lain untuk membiak dan mendapatkan makanan. Contohnya burung botak upih, burung kedidi dan ikan paus. Seterusnya, berendam. Tujuan dia untuk menyejukkan badannya ketika cuaca panas. Contoh, gajah, kerbau dan badak air. Jadi, daripada semua ciri-ciri khas ni, kita dapat buat rumusan. Ciri-ciri khas dan tingkah laku khas haiwan ini dapat melindungi diri mereka daripada musuh dan cuaca melampau. Ini dapat memastikan kemandirian spesies haiwan terjaga. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.